sampailah ke Alur Gajah, Simpang 4, menggunakan dialek negeri 9. Contohnya kita jumpa Den, Eden, Eses, Sayo, Bai, Hoben, Sosah, Locut. Banyak lagi. Ya, perkataan-perkataan yang digunakan di utara Melaka. Jadi maknanya sempadan tadi bukan lagi politik tetapi sempadan penggunaan. Jadi kalau orang nak berkempen dah, katakan contohnya Melaka, gerak kempen dekat Alur Gajah, tak boleh guna cakap hawau. Itu dah salah tu. DAP punya orang tu dah salah guna. Lah habau, hawau. Jangan cakap sebarang-sebarang sebab ini maklum dialek. Orang sama-sama Melaka, okey. Orang luar Melaka mungkin itu satu penghinaan. Jadi kena hati-hati dengan dialek. Baik. Kemudian inilah contoh bukti ya, Alur Gajah dan sekitarnya. Dialek Melaka kata tikus, dia kata tikuh. Lombu, kelapa, omak, locut, paneh, pukul, boda, sosah, maleh, potai, suko, goma, konan, sodeh, eseden, ekau, banta. Berbanding dengan Melaka, tikus, lembu, kelapa, emak, lempau, panas, pukul, malas, petai, lain. Jadi kita temui di Alur Gajah, Londang, Lendu, Sempak 4, Kampung Rawan Cina Besar, Kampung Sungai Udang dan Durian Daun. Ini memang betul-betul kawasan di utara Melaka yang telah didominasi oleh dialek Negeri Sembilan. Baik, saya pergi kepada satu lagi ialah perantauan. Dr. Jun, saya sampai pukul berapa Ada 5 minit lagi, Prof. 5 minit? Banyaknya lagi. Okey. Perantauan. Satu lagi faktor ialah perantauan. Perantauan ni boleh dalam dan luar. Satu sejarah yang sangat menarik, bila saya buat kajian lapangan, saya jumpa satu kampung dekat Kota Tinggi nama Kampung Lukut. Dan kita tahu dekat Negeri Sembilan ada Kampung Lukut juga. Dan mereka satu-satunya kampung penutur cakap Negeri Sembilan. Ini kita kata perantauan dalam negeri. Ada faktornya, faktor sejarah. Sejarahnya ialah dulu ada anak ketua kampung ni, anak Raja Lajim. Dia mati kat perigi. Jadi tak pasal-pasal Raja Lajim didapati bersalah oleh orang British menjatuhkan hukuman kepada Raja Lajim sebab cuai jaga anak. Zaman dulu kan, ikut kepala British saja. Mengamuklah orang Negeri Sembilan sebab raja dia kena hukum. Oleh kerana mereka mengamuk, British tarik balik hukuman itu. Raja merajuk dan mengumpulkan 8 orang anak buahnya bawa dia ke Johor. Dia minta dengan Datuk, dengan undang dia kata dia nak pindahlah sebab nama dah tercemar. Jadi dia pun mendapat izin Datuk Timur di Johor. Datuk Timur ni dekat belah-belah Kota Tinggi sana. Nak buat perkampungan dan dinamakan sama dengan kampung yang dia duduk di Negeri Sembilan, iaitu Kampung Lukut. Dari situlah di Kota Tinggi ada nama Kampung Lukut. Ni gambarnya, selamat datang ke Kampung Lukut, Kota Tinggi. Dan memang kita temui, inilah perkataan yang kita jumpa. Saya yang pergi kutip data dekat situ bersama Ashraf dan kawan-kawan. Jumpa dialek Johor, kita bandingkan dengan kita jumpa tikuh, lombu, kelapa, omak, baih, polam, pukul, maleh, gomok, suko, sedih dan esai, ekor, bantah. Kalau Johor tikus, lembu, tak sama. Jadi inilah dialek Cina Negeri Sembilan yang ada di Kota Tinggi. Ini kita kata sebagai perantauan dalaman. Maknanya mereka merajuk, Raja Lajim merajuk, pindah ke tempat dan dia mengekalkan bunyi itu sampai hari ni. Cuma anak-anak dia dah mula, yang remaja-remaja dah mula guna Johor lah sebab faktor sekolah. Tetapi yang tertua memang begitu. Kemudian migrasi, kita jumpa migrasi ni ada Thai, Patani dan Satun. Kemudian kita ada Minang dan Rawa. Contohnya Minang ini kita jumpa dekat Negeri Sembilan pun banyak sangat. Ingat, Minang dengan Negeri Sembilan tak sama. Ramai orang ingat Negeri Sembilan tu Minang. Tidak, tak sama. Orang Negeri Sembilan kata Lomang, orang Minang kata Lamang. Lomeh, Lameh, Ompek, Ampek, Kucing, Kuciang. Negeri Sembilan kata kucing, anjing, dia kata anjiang, puluh, puluh, idong, iduang, mulut, bibio, bibia, talingo, bateh, boteh itu betis, bateh, poi itu pai, pai. Jadi beza jangan ingat Negeri Selangor Minang sama, tak sama. Saya baru nak pergi ke Negeri Selangor dan saya tahu dekat Semenyih, dekat Beranang ni, ini golok geng-geng Minang ramai. Dekat kampung saya duduk tu, Bangi Lama pun ramai orang Minang. Ini akan mengesahkan data. Dari mana mereka datang? Macam tadi saya katalah, sebab Nusantara dulu free and easy. Masuk tanpa ada sekatan immigration. Macam Datuk Samsul kata, sistem immigration ni orang barat yang buat. Dulu tak ada. Jadi berlakulah masuk keluar masuk dengan begitu bebas ke Nusantara. Baik, satu lagi yang menarik yang kita kena beri perhatian ialah di Siam, di Langkawi.
Langkawi itu pulau terkecil. Tapi kalau tuan-tuan nak tengok pengaruh Siam. Habis kawasan tengah Langkawi didominasi oleh penutur Siam. Yang berwarna jingga itu daripada Siam Satun. Sementara yang berwarna merah muda itu, pink lah budak-budak kata sekarang, Siam Patani. Kenapa Siam Patani? Sebab faktor ekonomi. Mereka datang jadi tukang masak dekat Pantai Shenang. Jadi ramai duduk situ dan sebelah pagi dia jadi penoreh getah. Sebab Siam Patani ni dia lebih suka menoreh getah dekat kaki-kaki gunung. Sementara Siam Satun ini dia ada keistimewaan sebab Langkawi dulu sebelum ni kepunyaan Thailand, punya Siam. Lepas ada British masuk campur, dapat ke orang Kedah. Jadi ada satu pas khas, ya, pas bulanan, orang Satun boleh masuk Langkawi dengan bebas dengan adanya pas. Dan mereka selalu datang sebagai nelayan tangkap ikan. Saya malah pergi beli ikan dengan orang Satun di Pulau Tuba. Pulau Tuba ni yang di bawah ni semuanya orang Satun. Mereka menangkap ikan dan satu pengalaman yang sangat menyeronokkan. Tetapi saya nak bagi tahu, hati-hati, tengok kawasan kita semua telah dipengaruhi oleh orang yang merantau dari Siam. Dulu Siam Melayu tak apalah. Sekarang ni Siam Buddha yang banyak masuk ke Langkawi atas dasar pas bulanan. Jadi kita jumpalah perkataan-perkataan Melayu di Langkawi, perkataan Melayu Siam di Langkawi, dia tak sebut ayak, dia tak sebut ayak. Dia sebut ayat. Nampak ada turun naik tu. Campur, ada nada ya. Ulia, ayat, makat, utat. Doyan, durian tu. Ikat, tajak, lemui. Ini cara Siam. Sebab tu kita dengar kalau pergi Langkawi, orang Melayu cakap berlagu, itu ialah orang Siam. Siam Satun. Kita mungkin tak pasal ni ramai-ramai besok pergi Langkawi untuk melancong. Perhatikan cara cakap. Dan satu faktor yang menarik tentang pakaian orang Siam ni, kalau kita pergi ke air panas, air hangat di Padang Lalang situ, Khamis malam Jumaat dia ada pasar malam. Saya suka pergi pasar malam tu sebab saya tengok yang menjual tu hampir 90% orang Melayu Siam. Nak kenal macam mana? Satu makanan dia. Dia jual lah somtam, laksa Siam, kerabu mangga. Semualah makanan Siam tu yang kita tahu, ini semua makanan Siam. Keduanya, tengok pakaian dia. Orang Siam ni dia suka pakai ditlap ni, mengelit-gelit semua. Sanggul tinggi, lepas tu berkilat-kilat. Dia punya tudung ni banyak manik-manik. Itu Siam. Sebab dia suka pada benda yang berkelip-kelip. Lepas tu satu lagi yang menarik, orang Siam ni suka bela burung. Di mana tempat kawasan ramai Siam, kita nampak sangkar burung banyak. Jadi kalau saudara pergi Langkawi, jangan melancong buta-buta je. Perhatikan kawasan-kawasan yang mana ada banyak sangkar burung, situlah orang Siam duduk. Itu faktor-faktor non-linguistik yang kita kena tahu dan kita boleh plot. Maka jadilah peta kita macam ni. Baik. Saudara nak tahu, tuan-tuan, datuk-datuk semua nak tahu, inilah kedudukan Siam di tanah Melayu. Dialek Siam ni. Daripada Perlis, Kedah, Pulau Pinang dah separuh dia punya. Di Perak, Kedah jangan ceritalah. Sampai Sik, Baling semua tu ada. Kubang Pasu, Kok Diang semua dia ada. Kemudian sampai ke Hulu Perak. Hulu Perak ni sampai ke Lenggong. Ini semua kawasan yang saya pergi. Yang saya pergi dan saya plot. Ini saya plot menggunakan data sebenar. Punya besarnya pengaruh Siam. Saya tahu nanti dalam masa 20 tahun akan datang, Siam ni akan pergi sampai ke Johor sebab banyaknya warung tom yam. Dah orang Melayu kahwin pula dengan orang Siam. Jadilah perkataan Siam banyak masuk ke bahasa kita. Ini antara contohnya. Prof, mungkin boleh singkatkan dah lebih 5 minit. Alright, sekejap. Saya ingat saya sampai 11.20. Ini imigrasi Jawa, Banjar, Bugis di Johor. Kemasukan mereka adalah melalui sungai di Johor. Ini boleh baca dalam artikel-artikel saya. Ini bukti-bukti perkataan Jawa. Kacau tu udek, ikan tu iwak, kelapa tu kelopor, cubit tu jiwet dan sebagainya. Kemudian ini bahasa Banjar, bahasa Bugis yang banyak kita dapati di Johor. Tengok dulu Johor, dialek dia cuma ada dialek Johor, dialek Muar, dialek Batu Pahat. Dia ada dua je. Ulau. Sikit dekat Kesang tu ada Melaka. Bila kemasukan orang-orang perantau ini dah rupanya kita punya dialek. Dia dah banyak recak-recaknya. Ada Bugis, ada Jawa, ada Banjar, ada Melayu, ada Negeri Sembilan dan juga Terengganu dan Kelantan. Ini petanya. Jadi akhir sekali saya nak kata, inilah peta yang saya cuba hasilkan. Sebelah kanan kita ialah dialek lama, isoglos lama yang sangat tegar cara pembahagiannya. Tapi ini ialah
isogloss baru yang saya telah hasilkan. Cuma saya belum habis Kelantan dengan Negeri Selangor. Ini akan diperbaiki. Tengok, ini Pantai Timur, ini Johor yang warna coklat dan merebak sampai ke atas. Ini Kedah, ya, sampai ke Manjung. Dan lain-lain itu ialah Negeri Sembilan. Tapi teknologi ni satu, kita kena banyak bagi arahan supaya dia tak merebak. Contoh kuning ni, ini kena betulkan. Belum siap, tunggu lagi. Akhirnya insya-Allah saya akan siapkan satu pantai isogloss baru untuk dialek Melayu di Semenanjung. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Nur Hashimah Jalaluddin, pembentangan yang sangat menarik yang kita doakan semoga Prof dapat menghasilkan peta isogloss yang baru untuk dialek Semenanjung Malaysia. Jadi terima kasih sekali lagi Prof. Jadi daripada bahasa kita berbincang tentang ekonomi, kemudian kita berbincang tentang dialek dan selanjutnya kita berbincang pula tentang seni bina. Jadi kita jemput Profesor Madya Dr. Nurhanita Abdul Majid. Sepatutnya waktu ini dibentangkan oleh Profesor Jayong, tapi Prof berhalangan pada pagi ini. Jadi kita persilakan Profesor Madya Dr. Nurhanita Abdul Majid. Saya bacakan sedikit biodata beliau. Profesor Madya Dr. Nurhanita Abdul Majid adalah penyelidik, penyunting dan penulis bebas dengan pengalaman bertahun-tahun menulis jurnal dan sebagainya dalam bidang seni bina, dan beliau berkelulusan sarjana muda dan sarjana seni bina dari University of Nebraska Lincoln USA dan Dr. Falsafah Seni Bina dari Universiti Teknologi Malaysia. Jadi beliau bukan orang baru dalam bidang seni bina. Jadi kita lanjutkan saja dengan perbincangan beliau tentang tipologi masjid vernakular berbumbung panjang di wilayah utara Semenanjung Malaysia. Jadi setiap sesuatu itu pasti ada penjelasannya. Jadi saya persilakan Profesor Madya Dr. Nurhanita Abdul Majid untuk membentangkan hasil dapatan beliau. Dipersilakan. Terima kasih Dr. Jun. Alhamdulillah. Assalamualaikum kepada Datuk-Datuk, Profesor, pendidik-pendidik dan tuan dan perempuan sekalian. Terima kasih juga kepada ATMA dan juga Jabatan Muzium Malaysia yang telah sudi menjemput saya untuk sama-sama meneliti, bersama-sama share tentang seni bina yang hampir dilupakan, insya-Allah. Dr. Jun, nampak saya di skrin? Boleh Doktor, silakan. Okay, Alhamdulillah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum semua. Jadi memang tadi Prof. Dr. Nur Hashimah dah berbincang menyebut tentang persempadanan politik dan juga persempadanan yang lain disebabkan oleh bahasa. Itu juga sebenarnya terjadi kepada seni bina, yang mana seni bina tidak mengenali sempadan politik. Dia menyebar mengikut orang-orang yang tinggal di sesuatu tempat itu. Jadi seiring dengan objektif seminar ni, kita cakap tentang memperkasakan warisan adat dan jati diri. Jadi saya rasa terpanggil untuk membentangkan tentang Masjid Bumbung Panjang ni, yang mana kita kurang kenal sebenarnya dengan Masjid Bumbung Panjang. Dan kalau kita lihat di peta ni, ini memang pembahagian politik, tapi pada masa dulu Kerajaan Melayu Langkasuka adalah di kawasan ini, dan banyak penyelidik yang membincangkan tentang Langkasuka itu di timur ataupun di barat. Dan sebenarnya daripada dapatan yang pembacaan saya, Langkasuka, Kerajaan Melayu Langkasuka itu dari timur ke barat, ya. Jadi dia sangatlah besar dan meliputi kawasan-kawasan yang kita dapat lihat dalam peta ini. Jadi bila kita cakap pasal masjid tradisional Nusantara, mungkin yang pertama sekali kita ingat adalah kalau kita di sini mungkin kita ingat Masjid Kampung Laut, ya, masjid tua Kampung Laut. Ataupun mungkin kalau daerah di Nusantara, kita juga ingat kepada Masjid Demak. Dan kedua-dua masjid ni adalah masjid tua yang memang banyak dibincangkan bila
kita bercakap tentang masjid tradisional, ya, ataupun masjid di daerah Nusantara. Tetapi kita kebanyakan pada kita tidak menyentuh ataupun tidak teringat kepada masjid-masjid yang lain seperti masjid tipologi berbumbung panjang, ya. Saya paparkan di sini dua contoh dulu tentang satu masjid Teluk Manuk di Patani dan kedua adalah masjid Kampung Dah di Padarengas iaitu Utara Perak yang berbumbung panjang. Jadi bumbung panjang ini adalah satu tipologi yang unik bagi masjid dan dia memang lokal ataupun vernacular kepada daerah yang di daerah yang mana kita kata langkah suka dahulu. Ya. Jadi kalau kita lihat kepada jadi kalau kita lihat kepada bangunan tradisional Melayu, kita boleh bahagikan kepada tiga kumpulan yang besar. Satu istana, masjid dan rumah. Tapi yang menariknya bagi masjid dan rumah di kawasan yang penelitian ini, kedua-dua ini mempunyai seni bina yang hampir sama, ya, yang saya akan jelaskan kemudian. Jadi kalau rumah kita boleh bahagikan kepada bumbung panjang dan bumbung limas. Dan bumbung limas tu pula kita boleh bahagikan kepada bumbung limas bungkus dan juga bumbung perak. Tetapi kalau masjid, kebanyakannya macam tadi kita selalu teringat kepada bumbung piramid. Ya. Tapi kalau bumbung panjang, sebenarnya kita boleh bahagikan pula kepada 4 tipologi yang kecil. Yang mana bumbung berbentuk V terbalik, bumbung limas, bumbung perak ataupun bumbung yang menggabungkan bentuk V terbalik itu ataupun dengan bumbung limas. Bumbung bentuk V terbalik ini adalah in English is simple pitch roof yang mana dalam Melayu juga dipanggil bumbung lipat kajang. Iaitu bumbung yang paling simple lah. Okey, kat sini kita perlu lihat kalau kita bincangkan tentang bumbung masjid vernacular sebenarnya ada 4. Tapi 4 yang berbumbung panjang dan 5 termasuk bumbung piramid. Jadi saya punya slide ni kebanyakannya gambar. Jadi kalau kita tengok ni kita boleh tengok contoh masjid yang berbumbung panjang yang di atas latar biru itu dan juga bumbung piramida. Di sini saya letakkan contoh bumbung di terbalik ini adalah Surau Aur di Patani. Bumbung limas ni adalah di Kedah, ya, Bandar Baru Kedah. Bumbung V terbalik ni adalah di Kelantan. Bumbung potong perak ni di Kedah juga, di Alustar. Dan bumbung piramida ini adalah Masjid Banjar. Sebab Masjid Banjar dia punya hujung atas tu agak curam, iaitu di Perak. Di Perak Utara lah, di Baganserai. Okey, jadi mungkin kita boleh dekat sini juga saya nak bawakan mungkin kalau masjid-masjid yang begitu dikenali macam Masjid Kampung Laut, Masjid Demak dan Masjid Langgar Kelantan mungkin ramai orang tahu, tapi sini saya cuba bawakan masjid-masjid yang mungkin setengahnya belum begitu dikenali oleh umum. Jadi ini adalah Surau Patani. Bila kita bercakap pasal masjid berbumbung panjang, kita akan dapati dia mempunyai perabung panjang di dalam pada bumbung dia. Kalau masjid piramid, dia berbumbung yang bertumpuk pada satu titik. Tapi kalau berbumbung panjang, dia mempunyai perabung yang panjang. So ini adalah satu tipologi, iaitu masjid bumbung V terbalik. Kemudian ini adalah masjid berbumbung limas. Masjid ini pun agak tua, dalam 400 tahun, di Masjid Pekalan Kakap Kedah, dekat dengan Merbuk. Ya. Daripada tampak di sini, kita nampak dia macam piramida, tapi sebenarnya kalau kita tengok di dalam, dia masjid yang berperabung panjang. Ya. Dan mempunyai deretan tiang-tiang, yang mana tidak terdapat pada masjid piramida
yang selalunya mempunyai 4 tiang ataupun suku guru. Ini adalah masjid yang tadi, masjid di Kedah yang juga berbumbung limas. Tapi masjid ini sekarang telah ada extension kepada dia, jadi penambahan kepada masjid itu, jadi kurang nampak bentuk asal. Tapi kalau kita tengok pada bumbungnya, kita boleh masih nampak bumbungnya berbentuk limas. Okey, ini adalah bumbung limas juga, masjid berbumbung limas di selatan Thailand, di Yala. Yang mana terdapat perabung panjang ni. Daripada gambar ni kita dapat wakaf di depan, tapi masjid ni berperabung panjang seperti yang kita lihat di dalam ni, juga masjid tua. Kemudian kita juga ada tipologi yang menggabungkan dua jenis bentuk bumbung. Jadi kita tengok ni Masjid Teluk Manuk maafkan saya di Patani, bukan di Naratiwat, adalah berbentuk V terbalik di atas dan berbentuk limas di bawah. Jadi dia ada tingkatan bumbung dan dia menggabungkan dua jenis bumbung ini. Seperti juga yang terdapat pada Masjid Lama atau Masjid Tua Langgar di Kelantan, di Kota Baru. Jadi kalau masjid di Langgar ni pun kita dapati dia mempunyai bumbung V terbalik yang kita dapat lihat di atas ni dekat perabung tengah ni. Dan kemudian kita ada dua lagi tingkat bumbung limas pada masjid yang sama. Ya. Kemudian Masjid Bumbung Perak, yang ni adalah masjid di Al-Star Kedah, masjid lama juga, sekitar 1920-an. Yang mana masjid ini adalah masjid yang berbumbung panjang, mempunyai perabung yang panjang dan juga pelan yang memanjang, ya, ke arah paksi kiblat. Ini ada satu lagi contoh masjid yang agak lebih baru, yang mana masjid ini dibina di atas tanah. Masjid di Kubang Semang, Pulau Pinang, dia juga menggunakan bumbung perak. Ini juga masjid berbumbung perak yang juga dibina di atas tanah. Ini di Tanjung Inggris, dekat Limbung, Kedah. Masjid Limbung di Tanjung Inggris, Kedah. Tempat ni agak unik sebab kalau kita lihat dia ada kuburan pendakwah daripada tanah Arab yang tarikhnya adalah pada, tak salah saya, pada 2 Hijrah. Jadi dia di kawasan ini pengislaman dia agak lama. Kemudian kita lihat masjid ini agak bila kita kata masjid, masjid sebenarnya mempunyai persamaan kepada rumah. Sebab dia adalah juga satu kearifan vernacular wisdom. Jadi kalau kita lihat kat sini, Masjid Kampung Laut, Masjid Pondok Tinggi memang berbumbung piramid, ya. Tapi kalau Masjid Tua Indapuri ni sebenarnya dulu adalah candi, tapi kemudian ditukar kepada masjid. Jadi dia mempunyai pelan 4 segi dan dinaikkan dengan berbumbung piramid. Yang ini menarik juga sebab di kuil di selatan India, kalau kita sekali pandang pada kuil ni, kita akan dapati dia nampak macam masjid. Ya, nampak macam masjid-masjid yang lain yang kita lihat di sini. Tapi ini disebabkan oleh persamaan konsep struktur bumbung. Apa yang saya nak bawakan di sini adalah persamaan konsep struktur bumbung ni akan datang sebenarnya daripada daerah itu sendiri. Ya. Jadi tadi kita cakap pasal utara, di kawasan Perak Utara, Kedah, Kelantan, Terengganu, selatan Thailand. Jadi kalau kita lihat di sini, ini Masjid Tua Langgar tadi. Bila kita lihat bumbung dia ada persamaan dengan Istana Myanmar. Ya. Kalau kita lihat daripada segi di bawah ini adalah di Istana Myanmar, lapisan-lapisan bawahnya adalah bumbung limas, tapi di atasnya adalah bumbung V terbalik. Dan kalau kita lihat sekali pandang, bumbung perak di Balai Besar Kedah ni sebenarnya mempunyai ornamen yang lebih kurang sama dengan pemelih di
Kelantan, walaupun di Balai Besar ni dikaitkan kepada ornamen Melayu Riau. Ya. Dan begitu juga di Wat Siam Chiang Mai yang mana mempunyai bumbung V terbalik yang berlapis-lapis. Ya. Jadi kita lihat bangunan-bangunan lama ini ataupun bangunan-bangunan vernacular di suatu tempat ini mempunyai ciri-ciri yang sama. Kemudian kalau kita lihat pula kepada pelan bangunan, di sebelah kiri ini kita ada pelan surau Tok Janggut di Langgar Kedah, iaitu surau lama yang dulu mungkin kita panggil masjid lah, tapi sekarang kita panggil surau. Jadi surau ni mempunyai persamaan juga dengan pelan Balai Besar Kedah ni, di mana dia mempunyai satu kawasan yang dibina ke hadapan, yang kalau di masjid adalah Merak, tapi di sini adalah Anjung. Ya. So jadi ada persamaan antara masjid tradisional dengan tipologi bangunan yang lain. Dan kalau di sini juga kita boleh lihat Wat Siam di Padang Sera Kedah mempunyai binaan yang hampir sama dengan Surau Au di Patani. Jadi disebabkan oleh kawasan yang sama, jadi mereka mempunyai ciri-ciri bangunan seni bina yang lebih kurang sama. Walaupun fungsinya berbeza agama, tapi masih bangunan keagamaan. Kemudian kita lihat juga memang masjid-masjid Bumbung Panjang ni dia memang datang daripada seni bina setempat. Sebab kalau kita lihat di atas ni, ini adalah rumah Tuan Guru Haji Ahmad di sebelah surau Tok Janggut tadi, dan kemudian kita lihat Wat Kayu di Siam dan Surau Aur. Jadi persamaan itu agak jelas kelihatan, ya. Yang mana kalau kita tengok dengan rumah dengan Wat mempunyai serambi atau anjung di depan yang sama, kemudian bumbung panjang, dan juga kalau di masjid dia mempunyai bumbung panjang dan juga bahagian mihrab. Okey, jadi jadi kita sekarang tahu sebenarnya Masjid Bumbung Panjang ni adalah sangat vernacular kepada di kawasan wilayah-wilayah yang kita sebut tadi, dan sebenarnya dia adalah lebih kurang sama dengan beli-beli yang lain. Dan juga kalau mengikut Ahmad, dia mengatakan bahawa bentuk masjid ni adalah bentuk masjid yang tertua. Sebab kalau kita sampai ke satu tempat, kita akan bina rumah dulu. Ya, jadi rumah adalah binaan yang tertua. Jadi kalau Masjid Bumbung Panjang ini juga kalau disama dengan rumah, dia juga adalah seni bina yang tua. Kalau kita tengok gambar ni juga, ini di Kubang Semang. Kita lihat kepada rumah di Kedah ni yang saya lukis kembali. Kemudian dengan surau Haji Mahmud Taib di Kubang Semang ni, persamaan dia sangat banyak. Mungkin perbezaannya adalah sangat sedikit. Dengan tangganya, tapi ini tangga ke kolah, tapi ini tangga ke serambi. Ya. Dan kalau kita lihat pada tempat ini juga, ini adalah rumah tradisional daripada Pendang Kedah, rumah seorang tok guru. Dan kita tengok juga kepada Madrasah Haji Sulong Al-Fatani, ini sangat famous dekat, sangat terkenal di Patani, Pondok Haji Sulong ni, di mana kita nampak ciri-ciri rumah tu pun ada persamaan. Dan rumah tradisional ni adalah rumah tradisional bersebelahan dengan Masjid Teluk Manuk tadi. Jadi kita nampak ciri-ciri yang sama tentang bumbung yang berderet dan juga anjung ni persamaan dengan bumbung di sini juga. Jadi persamaan tu agak banyak kita dapati. Di sini juga satu lagi ni masih di kompleks Pondok Haji Sulong di Patani, dan ini Masjid Teluk Manuk yang mempunyai bumbung yang hampir-hampir sama. Okey, jadi yang berlainannya adalah walaupun kita nampak bentuknya adalah sama, tapi sebenarnya kalau di surau kita masuk daripada arah sini ataupun arah sini, tapi dan yang terkeluar tu adalah mihrab.
Tapi kalau di rumah tradisional, yang terkeluar tu adalah serambi atau anjung. Jadi itu adalah perbezaan yang sangat nyata antara penggunaan kawasan yang plan yang terkeluar sedikit daripada plan yang besar tu. Jadi kalau kita tengok di sini, ini rumah tradisional di Perak, daerah Baganserai lagi. Sebab daerah Baganserai ini sebenarnya kalau Bandar Baru Baganserai mempunyai banyak rumah-rumah yang lebih kurang sama. Ada rumah yang kita lihat Jabatan Warisan dah bawa ke Kuala Lumpur, rumah pengeluar Abu Seman, ataupun rumah Tok Su di Alustar yang juga dibina kembali. Itu semua rumah-rumah yang mempunyai ciri-ciri yang lebih kurang sama. Dan di sini kita lihat rumah ini, anjung untuk rumah ini adalah lebih kurang sama dengan surau yang surau Mahmud Taib di Kubang Semang. Di mana binaannya lebih kurang sama, cuma bunga-bunga ornamentation dia lain sedikit. Kemudian kita boleh katakan ada persamaan dan ada kelainan antara rumah masjid dan rumah berbumbung masjid berbumbung panjang dan rumah tradisional. Reka bentuk bumbung ada persamaan, binaan berpanggung sama, bahan binaan dan tanggam sama juga, rekaan pembukaan tingkap dan pintu sama, kebanyakannya menggunakan tingkap labuh dan punya ornamen dan ukiran. Itu adalah persamaan yang nyata antara masjid dan rumah. Kelainan dia adalah masjid ada yang dibina di atas tanah. Ya, kemudian tingkatan lantai di rumah tradisional lebih banyak. Ya, lebih banyak. Ya, sebab kalau kita naik ke Serambi, kemudian kita naik ke Anjung, kita naik ke rumah ibu, kita turun balik ke Selang dan kemudian ke dapur. Jadi dia ada banyak kelainan di rumah tradisional. Tapi kalau di masjid, kebanyakannya kita naik ke Balai Lintang, kemudian kita naik ke ruang solat. Jadi tingkatan lantai itu agak lebih simple. Dan ruang di rumah tradisional lebih pelbagai kalau dibandingkan dengan masjid. Dan yang tadi saya tunjukkan bahawa anjung di rumah tradisional ini dijadikan mihrab. Jadi walaupun pelannya nampak sama, tapi sebenarnya fungsi dia agak berlainan di situ. Pelan berbumbung panjang untuk masjid gunung di Kedah ni, kita boleh lihat pelan dia yang dinding yang menghadap kiblat tu lebih pendek dan pelan maksudnya di sini safnya lebih banyak tapi lebih pendek. Tapi tanggapan itu sebenarnya tidak untuk semua masjid. Sebab kalau kita tengok ni tadi masjid yang sama dengan ini, Masjid Sungai Baru Gunung, ini mempunyai saf-saf yang lebih pendek sebab arah kiblatnya ke sana dan saf yang lebih pendek, tetapi banyak. Kemudian kita ada juga masjid berbumbung panjang juga di sini, di Sungai Dua, Pulau Pinang, yang mana sebenarnya safnya lebih panjang, tetapi jumlah safnya kurang. Ya. Jadi masjid berbumbung panjang ini sebenarnya terjadi pada kedua-dua keadaan, yang mana satu mungkin memanjang selari dengan paksi kiblat dan satu mungkin melintang dengan paksi kiblat. Jadi kalau kita tengok kebanyakan masjid, ruang yang ada adalah 5 ruang yang besar, yang mana kita tengok ruang solat. Ruang solat adalah ruang yang paling tinggi kedudukan dia dalam masjid tradisional. Ini kita dapat lihat di sini. Mula-mula masuk, orang akan masuk ke Balai Lintang, kemudian dia akan naik ke ruang solat. Sama juga dengan Suratuk Janggut ni, orang akan naik ke kawasan Serambi ni ataupun Balai Lintang dan kemudian akan naik ke ruang solat. Jadi dalam masjid tradisional ni tidak ada pembahagian di mana tempat wanita dan di mana tempat lelaki, sebab kebanyakannya menggunakan sekatan boleh ubah yang kalau hari Jumaat, kalau dulu hari Jumaat dia akan ubah untuk solat Jumaat dan kemudian dia akan diletakkan kembali untuk kawasan wanita. Okey, kemudian kita
berpindah kepada mihrab. Mihrab pada masjid tradisional ini adalah ruang kecil yang menonjol di hadapan dinding kiblat itu sendiri. Jadi kita dapat lihat di Masjid Sungai Baru yang mana mihrabnya di sini, dan kemudian Surah Aur, mihrabnya juga adalah binaan yang dikehadapankan untuk imam memimpin jemaah. Dan kebanyakan mihrab ni dia depends kepada, dia bergantung juga kepada tempat, dan masjid tradisional ni banyak yang terlihat tidak begitu banyak ukiran pada mihrab. Tapi saya bawakan juga satu contoh yang tadi Masjid Kupang Semai yang mana ukiran pada mihrab ini agak banyak. Kalau ikut penyelidikan yang dibuat, selalunya masjid tradisional ini tak macam masjid di Timur Tengah yang mempunyai banyak ornamen di depan untuk memberi kekusyukan. Jadi kurang diletakkan ornamen-ornamen di bahagian hadapan macam di Masjid Sungai Baru. Kemudian salah satu ruang lagi yang ada, sebenarnya dia berada di ruang mihrab, tapi mimbar adalah satu elemen yang penting dalam masjid tradisional, yang mana selalunya tempat mimbar ni adalah ditempatkan di sebelah kanan, sebelah kanan, dan dia dianggap satu perabot, tapi adalah perabot yang agak lengkap kalau kita tengok daripada segi binanya. Dan kalau kita tengok tadi banyak kesamaan di bahagian barat dan di bahagian timur, tapi bila kita lihat kepada mimbar ni agak berlainan juga. Ini mungkin semua orang bila tengok akan tahu ini adalah daripada pantai timur Terengganu dan Kelantan, sebab ukiran gunungannya dan motif langkah sukanya. Dan kemudian ini adalah daripada Masjid Lama Limbung yang mempunyai kubah di atasnya. Ya. Jadi mimbar ni dia boleh terbahagi kepada bahagian-bahagian yang berlainan, dan selalunya mempunyai ukiran yang syarat dengan ukiran. Ya. Dan walaupun bahagian mihrab itu tidak mempunyai banyak ornamentasi, tapi selalunya mimbar agak mempunyai ukiran yang agak rumit. Okey, kemudian ruang yang selepasnya pula adalah ruang balai lintang ataupun ruang serambi, yang mana adalah ruang yang mana kita masuk dahulu sebelum kita masuk ke ruang solat. Jadi kita dapat lihat di masjid ini kita masuk ke balai lintang daripada 3 arah, kemudian kita ambil wuduk dan kita boleh masuk ke ruang solat. Ini adalah tampak daripada sisi timur. Balai lintang, kemudian ruang solat di belakang. Dan di masjid ini kita nampak penambahan yang mana bukan yang asal lagi. Kemudian yang kelima adalah ruang wuduk. Ruang wuduk ni kalau di masjid tradisional selalunya dia datang daripada sungai, perigi atau kolah. Dan kalau kita lihat di masjid di Surau Mahmud Taib di Kupang Semang, dia mempunyai perigi. Sebenarnya dia ada sungai juga di bahagian utara sini, dan juga dia mempunyai kolah. Jadi dia ada ketiga-tiganya. Dan di Sungai Baru sini dia mempunyai sungai baru ni dia namanya Sungai Baru, dan dia juga mempunyai kolah. Kalau ikut kata orang kampung di situ, sebenarnya dulu sungai ni besar, terdapat pelbagai aktiviti di sini, tetapi dia juga adalah untuk mengambil wuduk, dan air yang di kolah ini sebenarnya diangkut oleh jemaah ke kolah untuk kegunaan jemaah-jemaah juga untuk mengambil wuduk sebelum masuk menunaikan solat. Jadi kebanyakan kalau kita tengok masjid-masjid tradisional memang akan berada di tepi sungai. Ini Masjid Tuk Janggut. Uniknya masjid ini adalah mempunyai balai nobat lama yang kemudiannya digunakan sebagai tempat untuk melaungkan azan.
ataupun minaret. Kemudian di surau ni juga dia adakan, walaupun ada sungai, dia masih juga ada kolah. Sekarang ni surau ni digunakan untuk untuk pelajar-pelajar tahfiz yang berdekatan. Jadi salah satu gambar. Kemudian kita masuk pula kepada elemen struktur dan bukan struktur di masjid. Tadi saya ada sebut sebenarnya terdapat kedua-dua jenis ni. Sebenarnya dia boleh berpanggung ataupun dia juga boleh ada yang di atas tanah. Tapi memang kita dapat agak yang binaan di atas tanah ni sebab dengan bahan binaannya juga dia agak lebih baru daripada masjid-masjid kayu yang lebih lama. Binaan berpanggung ni juga kalau kita lihat sekarang macam di sini lukisan ini menggambarkan Masjid Tua Langgar. Tapi kalau kita tengok Masjid Tua Langgar sekarang dah berupa begini dengan ada penghawa dinginnya, dengan ditutup dengan kaca dan banyak perubahan yang telah ada di Masjid Tua Langgar. Yang kat sini pun adalah surau kecil di Patani yang sangat cantik tapi tak boleh digunakan lagi. Tapi jemaah di situ telah menambah bahagian bawah surau tu dan kemudian mereka gunakan bahagian bawah dan bukan bahagian atas lagi. Jadi teknik binaan untuk rumah tradisional ni adalah menggunakan kayu dan juga dia menggunakan kayu sebab kayu ni adalah memiliki sifat-sifat yang alamiah, ya. Dia mempunyai sifat elastik, kat jalan dan mudah dibentuk. Dan struktur kayu ni juga boleh dibina dengan menggunakan tidak menggunakan paku tapi menggunakan tanggam dan pasak. Ini adalah satu pondok yang dipanggil Pondok Haji Ismail di Patani. Ini sangat menarik sebab dua binaan ni, satu adalah masjid ataupun surau, satu lagi adalah rumah. Dan dua-duanya berpotongan perak tapi di Patani. Jadi di sini kita dapat lihat kesamaan antara rumah tradisional dan masjid tradisional tu. Di mana tidak ada banyak kelainan kepada mereka. Jadi kita tengok pada plan ni, sebenarnya yang di sebelah kanan ni adalah surau dia dan di sebelah kiri ini adalah rumah dia. Tapi ada juga kawasan-kawasan rumah ni yang ditukar untuk menampung jemaah. Jadi arah kiblatnya adalah ke sana. Kalau kita tengok pula kita balik pada Pondok Haji Sulong Al-Fatani tadi, ini ada gambar lama. Yang bangunan sekarang adalah bangunan yang kedua ni daripada arah belakang. Dan gambar yang saya ambil yang ini adalah menunjukkan anjung dia di sini. Tapi sekarang sebab banyak rumah-rumah di hadapan dah tak boleh nak ambil gambar daripada sisi. Jadi sebenarnya kita sekali pandang kita akan nampak rumah dan kita tidak akan nampak masjid. Ya, sebab kalau kita mempunyai pandangan atau fahaman yang masjid itu mempunyai gerbang yang macam Timur Tengah ataupun ciri-ciri masjid yang begitu, jadi kita tidak akan dapat kenali bahawa ini adalah sebuah masjid. Ya, sebab masjid di kawasan ini kebanyakannya berupa lebih kurang dengan bangunan-bangunan lain di kawasan di sekitarnya. Kemudian binaan kayu ni kita dapat lihat penggunaan kayu sepenuhnya dekat masjid-masjid lama ni. Tapi kayu ni dia sangat susah sebab iklim dan sebagainya. Dia punya penjagaan agak rumit. Ya. Jadi ini di Patani tadi, Masjid Haji Sulong. Kemudian ini adalah Masjid Tuk Janggut di Kedah yang menggunakan ukiran-ukiran. Ya. Ini kita dapat lihat tanggam yang digunakan di masjid lama, yang mana dia menggunakan pasak, menggunakan paku kayu, menggunakan jenis teknik tanggam lubang dan puting dan banyak-banyak jenis tanggam yang kita dapat lihat di masjid-masjid lama ni.
ini pun menarik kalau sekarang kita menggunakan ensail daripada besi dan sebagainya. Dulu ratus-ratus digunakan kayu ya untuk membuat pintu dan tingkap. Dan juga kita lihat dia juga sebagai penyokong untuk unjuran bumbung. Jadi kalau masjid bumbung panjang ni dia mesti mempunyai barisan tiang yang selari dan panjang. Jadi tidak seperti masjid berpiramida yang punya empat tiang utama, masjid bumbung panjang tak mempunyai 4 tiang utama ni. Dia selalunya mempunyai barisan tiang-tiang. Jadi ini adalah masjid di Terengganu, masjid berbumbung panjang dengan balai lintang. Struktur bumbung panjang ni kita dapat lihat yang ni di Masjid Langgar, yang mana kita mempunyai struktur kayu, yang mana kita mempunyai tiang-tiang kayu, mempunyai alang kayu dan juga komponen-komponen bumbung yang lain untuk mendirikan bumbung panjang ni. Jadi dia amat menarik sebab dia ada penggunaan alang panjang dan alang pendek, mempunyai dekorasi seperti tunjuk langit dan lain-lain. Kalau kita lihat di sini, yang tadi banyak saya tunjukkan bumbung jenis G terbalik dan juga bumbung perak. Ini adalah di Sungai Dua, Pulau Pinang. Masjid lama dia adalah menggunakan bumbung limas. Dan apa yang menariknya, kalau kita tengok pada rumah selalunya mempunyai bumbung satu tingkat saja. Tapi kalau masjid, penggunaan bumbung tradisionalnya adalah bertingkat-tingkat. Jadi kita lihat di sini, bumbung limas yang digunakan ini juga selalunya 1, 2 atau 3 tingkat. Okey, ini masjid belah kiri ini adalah masjid yang sama. Sekarang ini adalah rupa masjid Sungai Dua, tapi dulunya inilah tampak masjid Sungai Dua ya, masih berbumbung limas yang bertingkat-tingkat, tetapi menggunakan kayu dan dia bukan di atas tanah, dia lebih tinggi sedikit daripada atas tanah. Dan kita tengok dinding, kebanyakan dinding masjid tradisional yang menggunakan kayu adalah dinding tanah. Jadi itu memberikan kelainan daripada rumah tradisional. Walaupun ada juga masjid-masjid yang menggunakan teknik pembinaan dinding yang sama dengan rumah tradisional. Sini adalah masjid Lama Limbung yang menggunakan bahan yang sedikit moden, yang menggunakan gerejak besi, menggunakan bata dan sebagainya. Tapi bentuknya masih tradisional. Okey, macam saya katakan tadi, ini adalah rumah di Patani, rumah di Terengganu, rumah di Kedah. Ya, jadi kalau kita lihat binaan di masjid-masjid juga tidak banyak lari daripada cara binaan di sekitarnya. Ya. Di sini adalah masjid di Patani, ini adalah masjid Tua Langgar, dan ini adalah masjid Tok Janggut, ya, yang mana menggunakan panel melintang dan panel menegak kombinasi. Tapi kita boleh lihat kelainan antara di Terengganu Kelantan cara penggunaan panelnya dan di sebelah Kedah, ya, ada sedikit kelainan. Ini juga adalah contoh-contoh dinding yang bersebelahan dengan balai lintang. Ini di Masjid Raja Patani Cabang 3, ini Masjid Tua Kelantan dan ini di Istana Tengkulung. Jadi walaupun berlainan fungsi ataupun sama fungsi, konsep penggunaan dinding ni agak sama. Yang mana mempunyai dinding yang berukir dan juga dinding yang mempunyai lubang-lubang angin di atasnya dengan ornamen. Tingkat pula, persamaan antara bangunan masjid-masjid berbumbung panjang juga adalah kebanyakan tingkapnya adalah tingkap labuh. Jadi kalau di sini di Kedah, di Terengganu, di Patani, di Pulau Pinang, walaupun tempat-tempat itu lain, tapi tingkapnya adalah menggunakan tingkap yang panjang yang mempunyai 2 penutup dan juga dibuat daripada kayu. Ya.
Yang ni sebenarnya dulu Masjid Sungai Dua penutup tingkapnya adalah kayu, tapi sekarang telah ditukar kepada kaca sebab dia telah menggunakan penghawa dingin untuk masjid ni. Jadi seni hiasan ni, seni ukiran ni juga terdapat untuk fungsi pencahayaan dan juga fungsi untuk pengudaraan pada masjid-masjid ni. Jadi kita dapati dinding luar ataupun bahagi dinding dalam semuanya menggunakan elemen mungkin ukiran ataupun mungkin geometrik, tetapi fungsinya adalah untuk membiarkan berlakunya pengudaraan di dalam masjid untuk keselesaan termal. Jadi ornamen yang kita lihat di masjid ni adalah pelbagai. Dia mungkin ukiran-ukiran di sebelah tingkap, kekisi-kekisi di tingkap, ataupun ukiran panel untuk hiasan dan pelbagai. Mungkin juga pintu masuk. Ya. Jadi di masjid ni memang walaupun minimal akan mempunyai ornamen yang mana agak syarat juga kadang-kadang bagi menunjukkan hierarki masjid. Dan kalau kita tengok masjid ni selalunya masjid tradisional dia tidak, skala dia tidak seperti masjid yang kita ada yang bukan vernacular. Masjid vernacular kebanyakan skalanya agak kecil dan dibina dengan proportion manusia itu sendiri dan bukan tersangat tinggi ataupun tersangat besar. Dan untuk di kawasan tropika, dia menggunakan ni kalau kita lihat masjid ni daripada drone shot ni, kita tak nampak pun dia punya dinding sebab mempunyai unjuran bumbung yang agak besar. Jadi seperti kata Prof. Tajudin Rasdi dan Azlan Ramanan, ciri-ciri sederhana selalunya berkait rapat dengan geografi sesuatu tempat tu, dan juga selalunya memang bangunan itu akan cuba menyesuaikan diri dengan keadaan iklim ataupun keadaan sosial budaya sesuatu tempat itu. Jadi kita lihat masjid-masjid ni selalunya kalau dia menggunakan kayu, dia selalu memang berpanggung sebab kalau banjir dia akan rosak. Dan kita mesti ingat kedudukan masjid ni kebanyakannya di tepi sungai, di tepi sumber air. Jadi selalunya dibina berpanggung. Bumbungnya adalah suram sebab bila kita bumbung suram kita akan mengalirkan air dengan baik. Unjuran bumbungnya adalah besar supaya melindungi dinding dan juga melindungi kawasan dalam masjid. Hinaan kayu yang kita gunakan tu mempunyai kapasiti termal yang rendah. Jadi dia tidak menyebabkan kepanasan di dalam ruang itu. Bukaannya juga besar. Jadi bila ada bukaan yang besar, pengudaraannya lebih baik dan kita boleh menggunakan cahaya siang. Di sini juga kita lihat bukaan memang ada dalam bentuk untuk cahaya siang dan pengudaraan ada dalam bentuk hiasan. Jadi saya habis agak awal ni, Dr. Jun. Okay. Jadi kesembilannya adalah bila kita lihat sebenarnya masjid berbumbung panjang ni adalah sangat rapat dengan persekitarannya, di mana dia rapat sebagai manifestasi kepada iklim dan juga dia rapat dari segi seni bina, di mana seni bina dia adalah lebih kurang sama dengan seni bina rumah tradisional di tempat itu ataupun bangunan-bangunan lain yang ada di tempat itu. Jadi dia sangatlah vernacular untuk satu kawasan. Dan juga kita lihat yang kalau tadi kita nampak persamaan di antara daerah-daerah itu walaupun kesempadanan politiknya berbeza sekarang, tapi sebab orang-orangnya lebih kurang sama mungkin. Jadi kalau kita tengok Prof. Dr. Nur Hashimah tadi juga pun mengatakan bahawa banyak orang-orang Siam dan banyak orang Melayu di kawasan itu, yang mana mungkin di sinilah berlakunya
influence. Dan kalau kita tengok masjid Tuk Janggut tadi, kalau ikut sejarahnya, memang ukiran-ukiran itu adalah dibuat, walaupun tempatnya di Kedah, adalah dibuat daripada pelajar-pelajar yang datang dari Patani. Jadi kita lihat merantau itu juga menyebabkan kesamaan antara seni bina yang ada di kawasan itu. Saya rasa saya berhenti di sini dulu, Dr. Jin. Terima kasih. Okay, terima kasih Profesor Madya, Dr. Nurhanita Abdul Majid, pembincangan yang sangat menarik. Saya melihat sebenarnya kat Laudi diangkat banyak lagi istilah-istilah yang berkaitan dengan seni bina antara kebentuk ini yang dapat dimunculkan, mungkin boleh ditangani oleh Dewan Bahasa dan Pustaka kalau ada pegawai dari Dewan Bahasa dan Pustaka. Sangat menarik pada saya, dan kita lihat bahawa bukan dialek saja yang merantau mengikut penuturnya, tetapi juga masjid itu, bentuk masjid itu sendiri yang merantau mengikut penganut agamanya. Jadi tidaklah kita terikat dengan kubah masjid yang berbentuk kubah saja. Sangat menarik, Doktor. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita pergi kepada tajuk yang berikutnya adalah perahu tradisional Melayu Negeri Terengganu yang akan dibentangkan oleh Tuan Haji Fauzi bin Muda. Jadi saya perkenalkan sedikit Tuan Haji Fauzi. Beliau adalah Timbalan Pengarah Perancangan Pembangunan di Lembaga Museum Negeri Terengganu. Jadi memang kalau Terengganu ni kita terkenal dengan negeri pantai kan. Jadi beliau bertugas di sebagai ketua bahagian Museum Maritim selama 17 tahun. Jadi lama pengalaman beliau mungkin dapat ditumpahkan dalam perbincangan pada hari ini. Mungkin juga nanti kita akan lihat banyak istilah-istilah yang berkaitan dengan seni bina perahu misalnya yang juga dapat diketengahkan nanti. Jadi tanpa membuang waktu, saya persilakan Tuan Haji Fauzi Muda untuk membentangkan hasil kertas kerja beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juga pada semua panel dan peserta yang masih setia mengikuti seminar kebangsaan alam dan tamadun Melayu. Alhamdulillah, hari ini mungkin saya sesi yang terakhir. Terima kasih Dr. Ju, moderator. Tajuk saya kemungkinan ada sedikit tindakan lah ya. Dan sangat sesuai ni moderator. Sebab sekarang ni di negeri Terengganu kita suasana cuaca hari ini hujan. Dan mungkinlah kalau hujan berterusan agaknya banjir. Jadi sesuai sangat tajuk saya pada tengah hari ini berkenaan dengan perahu-perahu tradisional ya. Okey. Saya akan kongsikan slide ya. Iaitu mengenai pengangkutan air dalam tamadun Melayu lah. Tapi kita akan memperihalkan mengenai perahu-perahu tradisi yang terdapat di Terengganu. Cuma Pak Moderator, saya tertarik tentang Prof Nur Shimah tadi mengenai dialek-dialek Terengganu ya yang menguasai pantai timur lah semenanjung Malaysia, daripada Terengganu sampai ke Johor. Jadi istilah perantauan dialek tadi itu memang sinonim lah dengan penggunaan pengangkut tanah air, iaitu perahu. Jadi seperti mana kita sedia maklum bahawa negeri Terengganu merupakan negeri yang sempadan luas ya, iaitu pantai Laut Cina Selatan. Dan juga negeri Terengganu mempunyai sungai-sungai utama. Hampir semua daerah-daerah mempunyai sungai-sungai utama yang secara tidak langsung ini memberi dorongan ataupun sumbangan lah, di mana masyarakat di negeri Terengganu mempunyai apa yang boleh saya katakan sebagai budaya maritim ya. Ialah kalau kita lihat negeri Terengganu, sebut Terengganu, orang tahu kerepuk lekor, nasi dagang dan sebagainya. Jadi hari ini mungkin saya berkongsi catatan pengalaman lah ya, kajian pengalaman saya sekitar tahun 1990-an dahulu
berkesempatan bertemu dengan tukang-tukang dan juga penggiat-penggiat lah yang terlibat dalam mengguna dan juga membina alat-alat pengangkutan air. Okey, ini dari segi sejarah, kalau negeri Terengganu kita sedia maklum mereka terdiri daripada nelayan ataupun penambang, tukang bot, nakhoda dan sebagainya. Termasuklah saudagar yang menggunakan perahu besar ya untuk berdagang ke seluruh kepulauan Melayu. Okey, kalau kita lihat peta negeri Terengganu, iaitu jajaran pantai yang panjang ya, lebih kurang 290 km, saya tidak langsung menjadi inspirasi kepada masyarakat setempat untuk membina dan menggunakan perahu tradisi lah bagi beraktiviti ataupun pekerjaan utama mereka, iaitu menangkap ikan ya, sebagai nelayan. Bahkan pekerjaan nelayan ini dianggap sebagai pekerjaan yang diwarisi secara turun-temurun. Okey, inilah di antara senarai sungai-sungai yang utama. Kita ada 8 daerah dan setiap daerah itu mempunyai sungai-sungai yang membantu kepada kewujudan jenis-jenis perahu. Okey, ini perahu yang utama. Okey, untuk makluman para pendengar, para peserta, kalau di Terengganu istilah perahu ya, kita tidak menggunakan perkataan, sebenarnya ada tapi kurang ya, sampan ataupun lancar dan sebagainya, ataupun kapal ya. Istilah perahu kita akan gunakan bagi masyarakat Terengganu apabila ianya tidak menggunakan jentera ataupun enjin, meskipun saiznya besar. Sebab itulah di Terengganu kita ada perahu, tapi yang mempunyai saiz yang besar yang digunakan untuk berdagang dipanggil sebagai perahu besar. Dari segi kronologi lah ya, atau inovasi, kita andaikan bahawa perahu jalur, iaitu perahu yang diguna di sungai, merupakan inovasi yang terawal lah. Kita percayai bermula selepas daripada penggunaan sebatang kayu. Apabila teknologi peralatan membuat benda-benda tajam, menggunakan alat-alat tajam ini telah diperkenalkan oleh masyarakat dahulu, mereka boleh mengeruk sebatang kayu untuk membentuk perahu jalur. Jadi kalau perahu jalur di Terengganu, khususnya sungai-sungai di hulu-hulu sungai lah, yang tidak berair deras, sungai-sungai yang cetek, memang perahu jalur menjadi alat pengangkutan air utama. Apa yang dipapar dalam gambar ini adalah koleksi Museum Negeri Terengganu ya. Itu ada dia punya ukuran, tapi ukuran itu bukanlah satu piawaian ya. Perahu jalur itulah dia punya ukuran, tapi itu sebagai panduan perahu jalur yang terdapat di Museum Negeri Terengganu. Biasanya ianya dibuat daripada kayu yang sudah timbul, iaitu kalau terlihat di sini ialah kayu meranti. Okey, inovasi yang kedua iaitu perahu kulit ya, daripada perahu jalur masyarakat tempatan. Ini digunakan kegunaan sungai. Pendalaman hulu sungai, mereka juga membina perahu daripada kulit kayu. Kulit kayu ya, iaitu kulit kayu meranti yang diikat pada bilah-bilah rotan untuk dijadikan alat pengangkutan air. Digunakan oleh masyarakat pendalaman di hulu sungai, iaitu sungai yang beraruh perlahan. Okey. Rakit. Okey, rakit ini sebenarnya adalah bukan sahaja di Terengganu ya, mungkin di semua tempat lah di negara kita. Cuma apa yang saya nak sebutkan di sini ialah rakit yang biasa digunakan oleh masyarakat pendalaman di Terengganu ini, ianya kebanyakannya lah dibuat daripada buluh ya. Daripada buluh, dan masyarakat pendalaman ni sebenarnya mereka berakit, menggunakan rakit ini bukan sahaja sebagai kenderaan, tetapi sebenarnya rakit ini apabila mereka sampai ke hilir sungai,
Rakib ini akan dibuka dan buluh-buluhnya diasingkan dan buluh-buluh tersebut adalah sebenarnya bahan jualan, bahan yang mereka dagangkan. Itu kebiasaannya lah. Baiklah, perahu kajangan ya. Sebenarnya perahu kajangan ini berasal, tadi kita telah lihat perahu jalur ya, yang diperbuat daripada sebatang kayu yang dikeruk, jadilah perahu jalur. Dan perahu jalur ini untuk perjalanan yang agak jauh, ianya tidak sesuai, kurang sesuai. Kerana ianya punya dasar yang cetek. Apabila menempuh perjalanan yang jauh, arus sungai yang kuat dan sebagainya, tukang-tukang ataupun pemilik perahu jalur menambah sekeping papan tambahan. Ya. Di sinilah bermulanya istilah timbal. Perahu jalur adalah perahu yang dikeruk daripada sebatang kayu, tapi apabila ditambah sekeping papan tambahan di birai sebagai supaya meninggikan kemampuan muatannya, disebut papan timbal. Dan dibina tempat untuk berehat. Tempat untuk berehat. Biasanya perahu kajangan ini adalah melibatkan perahu yang bergerak, pengguna-pengguna ataupun pemiliknya melibatkan perjalanan yang jauh. Ya. Mudik hulu ataupun mudik hilir dan sebagainya. Dan kajangan itu yang berbentuk bumbung ataupun rumah itu adalah kajangan yang diperbuat daripada mengkuang ya, ataupun di sini disebut mengkuang ladang sebagai tempat berehat dan kadang-kala jika berjalan jauh juga tempat untuk tidur, berehat, memasak dan sebagainya. Hanyalah kegunaan di sungai ya. Okey, yang seterusnya adalah inovasi mengenai perahu haluan katuk. Perahu haluan katuk merupakan di antara perahu yang sinonim dengan semua masyarakat pesisir sungai. Pesisir sungai ya. Boleh dikatakan sebagian besar masyarakat pinggir sungai ini mempunyai perahu ini ya. Ianya untuk kegunaan harian dan amat biasa apabila berlaku suasana banjir, perahu inilah yang digunakan oleh penduduk setempat untuk bergerak. Okey, yang seterusnya ialah perahu jalur rol, iaitu salah satu perahu yang digunakan oleh masyarakat. Tapi perahu jalur rol ini sangat khusus kepada Sungai Nerus. Banyak digunakan di Sungai Nerus, digunakan oleh masyarakat tempatan untuk memasarkan hasil tani ke pekan sehari. Waktu dahululah. Sekarang memang perahu ini tidak digunakan lagi ya. Tapi ianya popular. Kini digunakan sebagai perahu lumba dan ianya diadakan perahu jalur rol ini dijadikan perahu lumba yang biasa diadakan sempena majlis-majlis tertentulah, khususnya sambutan bulan kemerdekaan. Masyarakat setempat di Sungai Nerus akan mengadakan pertandingan lumba perahu. Okay, sampan Parusa ya. Sampan Parusa merupakan, kita namakan sampan ya, ini iaitu perahu penumpang bagi membawa penumpang daripada darat kepada Parusa yang berlabuh di tengah laut. Dan juga digunakan sebagai perahu keselamatan dikala sekiranya berlaku satu keadaan tidak mengizinkan kepada perahu yang memerlukan awak-awak untuk menyelamatkan diri, inilah sampan yang digunakan. Dan perahu tradisi Terengganu yang seterusnya adalah untuk kegunaan nelayan, iaitu yang pertamanya kita andaikan bahawa inovasi yang terawal perahu yang digunakan oleh masyarakat nelayan di Terengganu ialah perahu jokong. Perahu jokong ini berdasarkan penemuannya lah, iaitu dijumpai di muara Sungai Dungung. Ini merupakan koleksi museum yang dibina daripada batang kayu yang ringan dan mudah timbul. Cuma kita tidak berapa pasti ya. Mungkin kayu ini berdasarkan spesies-spesies pokok tempatan lah.
dipercayai perahu yang terawal digunakan untuk menangkap ikan di laut sebab kita menemuinya di muara Sungai Dungu. Okey, inilah perahu yang dibuat khusus untuk nelayan dan perahu-perahu ini adalah kumpulan perahu-perahu yang ditimbal, iaitu maksudnya dibina daripada kepingan ke pinggan papan. Perahu payang ini sangat popular sebenarnya dan sangat sinonim dengan sejarah Terengganu sebab kalau mereka yang pernah berkunjung ke Terengganu akan selalu mendengar pasar payang dan sebagainya lah. Inilah perahu yang digunakan pada masa dahulu oleh nelayan tradisi selain daripada untuk menangkap ikan, memukat, tetapi juga perahu yang digunakan untuk membawa tempayan-tempayan ikan, ikan perkasan dan sebagainya yang terletaknya di kampung Payang, Setiu, dan dibawa ke hasil-hasil nelayan itu dibawa ke pasar Payang. Itulah namanya. Kampung Payang di Setiu, perahu payang yang digunakan untuk membawa tempayan dan sampai ke pasar Payang di Kuala Terengganu. Perahu nelayan merupakan perahu payang ini merupakan perahu nelayan terbesar lah yang digunakan di Terengganu dan sekiranya mereka memiliki perahu payang ini diandaikan atau dikatakan mereka adalah mereka yang boleh katakan mereka yang berada lah. Dan penggunaannya tertumpu di Kuala Setiu hingga ke Kuala Kemaman. Jauh jaraknya. Okey, perahu yang seterusnya ialah perahu kolek lincang. Ini bahasa ataupun dialek-dialek Terengganu. Kolek lincang yang mana ianya juga kegunaan nelayan. Perahu ini ukurannya besar sebagaimana saiz itu. Tapi sekarang memang sukar untuk kita dapati, untuk kita lihat kerana boleh kita katakan mungkinlah bagi saya hampir memang sudah pupus, kita tidak akan dapat melihat lagi di pantai-pantai di sepanjang negeri Terengganu. Dikenali juga sebagai kolek tangkul dulu kerana operasi memukatnya menggunakan pekat tangkul. Yang menariknya perahu kolek lincang ini ada dihiasi dengan dekoratif bangau dan okok, iaitu struktur yang melengkung yang ada motif-motif tertentu, motif flora ataupun motif-motif haiwan dan sebagainya lah. Digunakan secara meluas, ada juga digunakan untuk operasi pukat, tarik. Perahu nelayan yang seterusnya. Okey, ini saya tunjukkan sedikit dalam video ini mengenai bagaimana perahu kolek tadi dan sekarang tidak digunakan lagi untuk menangkap ikan tapi digunakan untuk acara-acara tertentu kerana museum di antaranya ialah untuk mengembalikan nostalgia supaya diingati oleh masyarakat tempat untuk menghargailah. Inilah perahu kolek yang sekarang ini kita gunakan, kita bina perahu kolek untuk tujuan perlombaan. Ada setengah-setengah program-program untuk kita mempromosikan produk pelancongan negeri, iaitu perlombaan perahu kolek. Okey, perahu kolek yang seterusnya lah kolek kuil. Tadi lincang, yang ini kuil. Ada bentuk yang berbeza itu. Kalau kita lihat pada linggi, nanti saya akan terang apa itu linggi dalam proses pembinaan. Linggi ialah struktur yang menegak tu . Kalau kolek kuil ni bentuk dia lebih cekum. Kalau kolek lincang tadi cembung. Dia punya linggi dia. Yang ini juga dikenali sebagai kolek tangkuh kerana operasi pekat tangkuh. Sama hampir sama dengan kolek lincang tadi. Segi fungsi dia. Okey, perahu kolek gelibat. Ini merupakan inovasi yang lain sedikit dan digunakan oleh masyarakat kebanyakannya di sekitar Kuala Kemaman lah. Banyak terdapat di Pahang dan Johor. Kalau kita lihat dialek tadi, perhijrahan migrasi orang Terengganu ke sepanjang pantai timur Semenanjung, juga termasuk migrasi alat-alat pengangkutan air. Okey, perahu yang seterusnya adalah perahu skoci. Perahu skoci ini merupakan perahu yang paling banyak. Perahu yang paling banyak digunakan oleh masyarakat nelayan biasanya untuk
pergunaan oleh seorang atau dua orang sajalah untuk aktiviti seperti memancing ya. Perahu nelayan tradisi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat nelayan dahulu menggunakan layar dan pendayung. Taburan penggunaannya sepanjang pantai negeri Terengganu bermula dari Kuala Besut hingga Kuala Kemaman ya. Saiznya agak kecil berbanding perahu payang dan kolek. Okey, inilah kalau kita lihat suatu masa dahulu sekitar tahun 1900 ya, perahu-perahu nelayan berbagai jenis berlabuh di Kuala Terengganu. Dan sekarang ini perahu-perahu ini kita agak mustahil ya untuk melihat lagi berada di pantai-pantai. Kecuali yang ada sekarang ni adalah di museum. Okey, perahu payang barak juga kalau kita lihat bentuknya hampir sama dengan perahu payang tadi. Tapi yang ini mempunyai pengaruh inovasi selatan Thai dengan ukiran-ukiran ada sobek dan sebagainya yang berwarna-warni colourful. Ini adalah dekoratif. Digunakan untuk memukat dengan menggunakan pukat payang dan dikendalikan oleh kira-kira 7 orang awak-awak dalam operasi memukat. Okey, perahu. Okey, ini sebenarnya ini bukanlah perahu tradisi ya, tapi sebagai perbandingan iaitu bot nelayan yang masih digunakan sehingga sekarang lah. Jadi orang Terengganu kalau ianya menggunakan enjin mereka akan panggil bot ya. Ini adalah peralihan daripada perahu tradisi yang digunakan oleh masyarakat nelayan kepada bot nelayan. Ia merupakan inovasi dibuat daripada kayu cengar dan bahan binaannya memang kayu cengar lah dan digerakkan dengan tenaga enjin. Tempoh pembinaan bergantung ya, tapi biasanya mencecah 10 bulan. Okey, perahu tradisi Terengganu yang digunakan untuk pelayaran dan perdagangan. Ini yang sangat menarik. Negeri Terengganu kita mempunyai beberapa perahu besar. Ini adalah perahu besar. Kita mencapai 4 jenis perahu besar yang digunakan oleh masyarakat Pulau Melayu di Terengganu untuk berdagang ke seluruh kepulauan Melayu, khususnya mungkin Indochina dan Siang lah ataupun Thailand. Sebab bahan dagangan utama mereka adalah garang, untuk mengimport garang. Seperti mana kita sedia maklum bahawa negeri Terengganu mempunyai masyarakat nelayan yang ramai. Mereka akan membawa pulang hasil tangkapan ikan dan sebagainya. Pada waktu dahulu memang tidak teknologi peti sejuk dan sebagainya tiada. Jadi kebanyakan ikan-ikan itu terpaksa dijemur untuk dikeringkan. Dan bahan utama yang diperlukan untuk dijadikan ikan kering, ikan perkasang dan sebagainya adalah garang. Dan garang menjadi sumber import utama oleh para besar ini, khususnya untuk pelayaran ke Bangla di selatan Thai. Dan beras. Selain pada garang, bahan utama beras. Dan bagi mereka yang berdagang menggunakan perahu besar ini, hasil-hasil kraft tangan negeri, hasil-hasil tembaga dan sebagainya, kain batik dan sebagainya digunakan sebagai bahan-bahan yang akan diekspor lah. Okey, ini perahu besar yang kedua iaitu perahu besar jenis Peninsula Dogo ya. Ini bentuk yang sekarang perahu ini masih terdapat di Museum Terengganu. Dan ini adalah perahu besar Dogo. Yang ini kita pun tidak, kita hanya dapat melihat dalam bentuk gambar sajalah kerana perahu ini tidak sempat dan tidak dapat di-preserve oleh museum, hanya 2 sahaja yang masih berada di Museum Terengganu. Dan yang keempat adalah perahu besar Anak Beda, juga sudah tidak datang lagi dan tidak digunakan lagi. Merupakan perahu besar yang paling banyak digunakan oleh masyarakat pelayar dan pedagang, sama ada untuk tujuan perjalanan dalam negeri ya. Yang ini lebih kepada domestik lah. Yang tadi digunakan untuk membawa pulang hasil dagangan daripada Kepulauan Melayu, apa-apa yang didagangkan oleh mereka. Dan apabila sampai di Terengganu, inilah perahu Anak Beda digunakan untuk memasarkan hasil-hasil dagangan tadi ke daerah-daerah di Terengganu, ke Mamang sampai ke Besut, menggunakan perahu Anak Beda nama dia.
Okey, sebenarnya perahu taksi yang digunakan dalam pengangkutan. Sebelum pembinaan jalan raya, jambatan dan sebagainya, selain daripada inovasi penggunaan feri, inilah perahu yang digunakan untuk merentasi sungai. Ya. Seperti mana yang awal tadi saya menyebut bahawa setiap daerah mempunyai sungai-sungai utama, iaitu perahu beda yang biasa digunakan. Perahu beda juga digunakan oleh nelayan dan juga digunakan oleh untuk tujuan penambang. Ya. Kalau kita lihat bentuk perahu ini, kita boleh mengenalinya dengan bentuk sudu. Bentuk sesudu atau paruh itik di hadapan dia. Inilah kalau kita lihat, ini gambar pemandangan Pasar Payang ya, pada tahun 90-an sebelum itulah ya, iaitu Pasar Payang, di mana kalau kita lihat selain daripada ada penambang, ada juga perahu beda penambang yang menggunakan layar. Daratan perahu beda yang digunakan sebagai penambang untuk perjalanan Kuala Terengganu ke Seberang Takir. Itulah kegunaan utama bagi melintasi Sungai Terengganu. Ianya digerakkan menggunakan layar. Okey, yang seterusnya motor beda penambang. Ini sebagai perbandingan lah. Selepas penggunaan enjin diperkenalkan pada awal 70-an, maka perahu beda penambang yang asalnya menggunakan layar telah dibuat inovasi untuk menggunakan tenaga angin. Ya. Dan motor beda penambang ini juga digunakan untuk perjalanan menetas sungai, khususnya Kuala Terengganu ke Seberang Takir. Okey, sekarang buk penambang. Yang ini masih kita boleh lihat. Kalau kita datang ke Terengganu, kita masih boleh melihat buk penambang yang digunakan untuk mengangkut tang lah. Tang dibina khusus ya untuk tujuan penambang. Merupakan pengangkutan air khusus dibina untuk tujuan penumpahan barang. Ia banyak digunakan di Sungai Terengganu pada masa dahulu bagi menghubung perjalanan Kuala Terengganu ke Seberang Takir. Dan kini perkhidmatannya hampir berakhir kerana laluan darat melalui penggunaan jambatan digunakan. Dan kemungkinan pengusaha-pengusahanya sekarang tidaklah memberasakan dan kemungkinan ianya akan pupuslah. Okey, saya juga akan berkongsi sedikit pengetahuan mengenai pembinaan perahu, proses-proses dalam pembinaan perahu. Okey, kalau kita lihat dalam gambar ini adalah alat-alat yang digunakan dalam proses-proses untuk pembinaan perahu. Okey, secara asasnya pembinaan perahu memang ianya berbeza-beza mengikut jenis. Dia bukanlah satu benda yang basic ya. Tapi asasnya pembinaan perahu adalah bergantung kepada empat perkara, iaitu lunas. Penyediaan lunas yang step yang pertama, dan langkah yang kedua ialah pemasangan linggi, dan yang ketiga ialah pemasangan kom, dan yang keempat ialah pemasangan papan dinding ya. Tapi bagi memudahkan penerangan, mungkin saya mengambil contohlah satu proses pembinaan, iaitu bagi pembinaan perahu besar. Kalau kita lihat di sini, dia mempunyai langkah-langkah dalam proses pembinaan dia adalah 13. Iaitu penyediaan lunas yang pertama, yang kedua penyediaan linggi, yang ketiga penyediaan proses pengeringan papan dinding, dan yang keempat membentuk dan melentur papan. Dan yang seterusnya memasang papan dinding papan pertama, iaitu papan lepan. Dan yang step yang keenam atau langkah yang keenam ialah pemasangan papan timbal. Dan yang ketujuh pemasangan papan tua. Yang ke-8 pemasangan papan butir. Yang ke-9 pemasangan bendul. Dan seterusnya pemasangan kom, settle, pemasangan pelekor, pemasangan papan lantai. Dan ini akan saya terangkan satu persatu sebagaimana berikut. Okey, yang pertama penyediaan lunas ya. Apakah yang dimaksudkan lunas? Sebagaimana di dalam gambar ialah struktur yang mendatar itu adalah lunas. Lunas merupakan kayu yang menjadi asas kepada pembinaan perahu. Panjang lunas ini akan menentukan ukuran perahu. Jadi, apabila seseorang pengusaha ingin membuat perahu, sekiranya saiz ataupun ukuran itu dinyatakan berapa panjang, itulah maksudnya
saiz yang perlu disediakan lunas ya. Sebab lunas ini akan menggambarkan berapa panjang perahu yang kita nak bina itu. Dan langkah yang kedua adalah pasangan linggi. Linggi ini adalah merupakan struktur menegak. Yang ini adalah mendatar, linggi struktur menegak. Linggi merupakan struktur tegak di hadapan dan belakang perahu. Dia ada dua, sebelah hadapan dan sebelah belakang. Dan bentuk linggi akan menentukan jenis perahu. Okay. Lunas akan menentukan ukuran perahu. Linggi akan menentukan jenis perahu. Okey, yang ketiga. Langkah yang ketiga ialah pengeringan papan dinding. Jadi oleh kerana teknologi tradisional, tukang-tukang perahu biasanya menjemur kayu atau papan yang hendak dijadikan perahu ini dijemur kepada panas terik matahari sekurang-kurangnya 3 bulan. Itu adalah satu fakta secara umum sajalah. Yang sebenarnya proses pengeringan yang lebih lama adalah lebih baik. Kerana mengikut kepada pengetahuan tukang-tukang ni, dalam kita berkongsi maklumat dengan mereka, kayu yang benar-benar kering akan memastikan bahawa papan dinding itu tidak akan mengecut apabila telah dipasang pada badan perahu. Dan yang keempat ialah membentuk dan melentur papan. Ini adalah satu keistimewaan tukang-tukang. Sebab biasanya perahu-perahu yang dibuat, papan-papan perlu dibengkok atau dipanggil proses bekok. Dalam Terengganu bekok, supaya papan-papan itu membentuk. Sekiranya diperlukan melengkung, membentuk secara semula jadilah ya, melengkung. Sekiranya papan-papan ini tidak dibentuk melengkung sesuai dengan kedudukan badan perahu, ia akan menyebabkan tekanan kepada perahu, dan apabila perahu berada di dalam air, sekiranya dipukul ombak, ia akan membantu perahu-perahu tersebut, papan-papan dindingnya akan terbuka. Jadi apabila bentuknya telah dibentukkan secara proses pembakaran begini, secara tidak langsung, ia akan menguatkan struktur badan perahu. Okey, langkah yang kelima dalam proses pembinaan perahu besar sebagai contoh pembinaannya ialah pemasangan papan lepan. Papan lepan ini merupakan papan pertama yang dipasang pada badan perahu. Papan yang mula-mula dipasang selepas siapnya lunas dan linggi. Kalau kita lihat di dalam gambar ini, papan yang pertama itu adalah papan lepan. Dan kalau kita lihat ada struktur tajam tu, yang kecil itu adalah kayu pasak yang dipasang sepanjang papan. Tujuannya adalah untuk menguatkan ikatan di antara papan-papan. Dan teknologi tradisional, tukang-tukang perahu juga meletakkan satu lapisan kulit kayu gelang. Di dalam gambar ini ditunjukkan juga ya, pokok kayu gelang ni, iaitu pokok yang banyak terdapat di tepi pantai, dan ianya digunakan sebagai salah satu keistimewaan oleh tukang-tukang untuk melapik di antara papan-papan sebagai penebak air. Ini teknologi tradisional ya. Dan yang keenam ialah pemasangan papan timbal. Papan timbal ini dia adalah masukkan papan-papan. Walaupun setiap papan itu sebenarnya ada nama ya, tetapi saya masukkan di sini papan timbal ialah papan-papan yang ditambah untuk membentuk perahu sehingga kepada beberapa keping yang diperlukanlah mengikut saiz. Papan timbal dimasukkan kepada papan-papan dinding yang dipasang pada perahu. Kedudukan papan dinding tersebut tertentu. Kadang-kadang memberi nama yang berbeza-beza ya. Ada nama sebenarnya. Seperti mana yang papan yang pertama tadi, papan lepan ya. Okey, langkah yang keenam ialah pemasangan papan tua. Cuma saya sebutkan di sini ya, papan tua ini sebab ada fungsi dan peranannya, iaitu papan tua ini biasanya dimasukkan kepada papan dinding yang menjadi tanda, iaitu sempadan ataupun sempadan paras air apabila perahu itu dimasukkan ke dalam air. Ini adalah juga kehebatan tukang-tukang perahu di Terengganu.
Sebab mereka boleh menanda paras air berdasarkan papan-papan tertentu sebelum perahu itu diletakkan di dalam air. Itulah kehebatannya. Sebab biasanya kalau kita mahu menanda paras air yang akan tenggelam, biasanya apabila kita letakkan perahu di dalam air. Tetapi sebenarnya tukang-tukang Melayu di Terengganu, mereka sebelum perahu itu diletakkan, dimasukkan ke dalam air, mereka sudah boleh membuat pengiraan bahawa inilah papan yang akan menjadi aras apabila berada di dalam air. Dan yang seterusnya ialah pemasangan papan butir. Papan butir ini contohnya yang terdapat pada perahu besar. Kalau kita lihat gambar, papan butir adalah sekeping papan yang dipasang secara timbul yang juga dipanggil butir leh bahasa Terengganu. Dan pemasangannya adalah terus ke kom, kepada kom, dan dipasangkan juga antara papan. Tapi fungsi ataupun tujuan utamanya adalah untuk menguatkan badan perahu lah. Okey, dan yang ke-9 adalah pemasangan bendul. Ini contohnya pada perahu untuk memudahkan kita lihat, iaitu apakah yang dimaksudkan dengan struktur bendul. Iaitu kayu bendul adalah sebagai tepi papan yang dipasang pada bahagian atas dinding perahu. Okey, seterusnya pemasangan kong. Itu kita lihat dalam gambar ini ada ditunjukkan beberapa lapisan kayu-kayu yang kita lihat melentang dari papan dinding itu adalah kong. Dan kong ini apabila disambung, dinamakan sebagai kong tajuk. Ada kong pro, ada kong tajuk. Tapi struktur yang melintang dari papan dinding itu adalah kong. Dan yang ke-11 adalah pemasangan settle. Ini ditunjukkan settle. Settle ini adalah papan yang dipasang merentasi kong. Settle adalah merupakan kayu-kayu yang panjang menghubungkan antara kong yang bertujuan menguatkan kedudukan kong. Okey, yang ke-12 iaitu pemasangan pelekung. Pelekung ini adalah pemasangan pelekung adalah sebagai pelantar untuk alas papan lantai. Itu kalau kita lihat dalam perahu lah. Dan ianya bertujuan untuk menguatkan papan dindingnya sebab ia akan memegang papan dinding. Dan yang langkah yang ke-13 adalah pemasangan papan lantai. Papan lantai dipasang meliputi keseluruhan permukaan atas perahu yang diletak di atas pelekung yang sebagaimana tadi. Okey, saya bila bercakap mengenai kearifan tempatan tukang-tukang perahu ini, mungkin saya boleh berkongsi dengan penonton, peserta, iaitu mengenai pemeliharaan lah, ataupun kerosakan-kerosakan yang biasa berlaku pada perahu dan apakah kehebatan atau kebolehan-kebolehan tukang lah dalam usaha untuk mereka mengatasi. Ini objektif pemeliharaan sebagaimana kita merujuk kepada Fielden 1999, iaitu pemeliharaan adalah satu tindakan untuk mengelakkan perebutan. Dan objektif pemeliharaannya adalah untuk kita memelihara dari sebarang kerosakan yang boleh memusnahkan tinggalan bukti ataupun objek warisan. Okey, kerosakan yang biasa berlaku kalau kita lihat pada barang perahu besar, bahagian dinding, bahagian butir leh, tudung petak, ini kerosakan yang biasalah apabila ianya terdedah kepada waktu alam cuaca. Kalau kita lihat sekarang ni perebutan yang berlaku pada lantai perahu, ini kepada settle, kom, yang biasa berlakulah yang perlukan kepada penyelenggaraan. Okey, kalau kita lihat banyak di sini tiang layar, bidang, tiang sprit dan sebagainya yang terdapat pada perahu besar yang terdedah kepada faktor alam. Kayu-kayunya boleh menjadi repuk dan sebagainya lah. Pak Haji, kita ada 1 minit lagi. Alright, okey. Ya. Nak habis dah insyaAllah. Langkah pencegahan kerosakan ini saya suka berkongsi dengan peserta, iaitu bagaimana tukang-tukang Melayu tradisional ini mengambil kira faktor-faktor yang boleh melambatkan kerosakan, yang boleh melambatkan perebutan, iaitu kayu cengal. Material bahan utama kayu ialah kayu cengal yang dipilih
biasanya tiada berbentuk buku luas dan sebagainya dan tidak retak. Dan ianya dijemur sehingga benar-benar kering. Ya. Dan kayu yang dipilih juga adalah kayu yang benar-benar tua. Okey, papan-papan dinding yang rosak saja diganti. Ini dalam prosesnya. Okey, dan yang kedua ialah penggunaan gegala ini, iaitu bahan asal yang mereka buat sendiri daripada campuran gula hijau, minyak kuing, kelapa, damar dan sebagainya, digunakan untuk menutup lubang-lubang yang berlaku pada di antara lapisan papan atau sebagainya lah. Dan yang ketiga, teknologi yang mereka ilhamkan ialah pasak, iaitu diperbuat daripada kayu yang paling keras, iaitu kayu penaga. Dihasilkan melalui acam simaji, alat yang digunakan untuk membentuk kayu penaga menjadi, kalau kita lihat, dan bertujuan untuk menguatkan pegangan antara papan-papan dinding, itu kaedah-kaedah dia. Okey, untuk penutupnya, sebenarnya apa yang saya bentangkan ini adalah kepentingan penghayatan nilai warisan tamadun Melayu kita lah, orang Melayu. Sebenarnya adalah untuk mendidik masyarakat mengenal dan menghayati tinggalan tamadun bangsa Melayu kita, khususnya masyarakat Terengganu, dan juga memberi maklumat tentang kearifan tempatan dan jati diri bangsa masyarakat meriting, ya. Yang kita lihat sehingga sekarang di Pulau Duyung, di Kuala Terengganu, mereka masih membina perahu. Dan yang terakhir, ia menjadi sumber rujukan dan pembelajaran kepada generasi hari ini. Alhamdulillah, itu saja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih. Sama-sama, terima kasih Tuan Haji Fauzi Muda. Saya sebenarnya walaupun sebagai moderator, tapi saya takut untuk memberhentikan para pembentang untuk menepati waktu. Sebenarnya saya sangat teruja untuk mendengar setiap perbincangan. Tetapi gitulah, kita ada kekangan dengan masa. Jadi menariknya dengan maritim ataupun perahu di Terengganu, rakyat Terengganu, masyarakat Terengganu membina kapal ataupun perahu dari yang kecil, sekecil mungkin sampai yang besar. Tapi yang menarik adalah pelan itu tak ada. Pelan yang ada hanya di dalam minda saja. Itu kehebatan orang Terengganu. Saya sangat kagum. Ya, betul. Okey, baik. Jadi kita masih ada masa 20 minit lagi sebelum sampai pukul 1. Kita ada sesi soal jawab. Mungkin boleh dikemukakan kepada para pembentang kita. Semua masih ada. Saya persilakan. Mungkin ada beberapa soalan yang nak ditanyakan sehingga pukul 1 sahaja. Silakan, siapa yang ada soalan, sebab mungkin ada yang di dalam Q&A itu sudah pun dijawab. Jadi mungkin ada yang di luar daripada, atau mungkin Proshima nak menjawab juga. Ya, Dr. Jun, saya dapat 3 soalan. Silakan, dalam ruangan Q&A itu. Pertama, adakah bahasa orang asli sama dengan dialek Melayu? Jawapannya tidak. Sebab orang asli ni dia daripada rumpun Austroasia, sementara bahasa Melayu ni Austronesia. Sebab tu cara sebutan tak sama, leksika tak sama. Kemudian soalan kedua, tentang Melaka, pengaruh Melaka tu. Sebenarnya kenapa Negeri Sembilan itu menerobosi Melaka? Kerana ada konflik antara Naning, Tok Naning dengan British. Ya, ada sejarahnya. Kalau saya boleh, saya ada tulis tentang kenapa adanya pengaruh Negeri Sembilan di Melaka, kerana pada perang Naning Inggeris 1831, Naning ni dia menentang penjajah dari Melaka, sebab Melaka yang dijajah. Jadi Naning dibuka oleh Datuk Pepatinan Sebatang. Tapi jatuh ke tangan Inggeris pada 1832 apabila tabuh ditawan. Pada masa ini Datuk Dol Said yang mengetuai Naning, secara rasminya bila diserang oleh British, Naning tabuh kalah, maka Naning dan tabuh jatuh ke wilayah Melaka. Itu jawapan kenapa ada pengaruh Negeri Sembilan di Melaka, kerana ada faktor sejarah. Sebab saya kata kajian saya ni mesti melibatkan faktor bukan linguistik. Kemudian yang ketiga saya dapat soalan ialah berapakah umur responden? Umur responden saya remaja, dewasa, orang tua. Kenapa saya letak 3 kategori? Sebab saya nak tengok nanti ada tak beza dewasa dengan orang tua ni, tak berapa banyak sangat beza. Dewasa ni daripada umur 25 sampai ke umur 55, kemudian atas 55 tu kita anggap orang tua.
Selalunya dapatan kami menunjukkan dewasa dengan orang tua ni tak banyak beza. Tetapi remaja, remaja yang menunjukkan banyak perbezaan. Contohnya di Perak, remaja dah tak mahu menggunakan ayar. Mereka menggunakan air sebab asalnya malu dan kerana sistem pendidikan. Tetapi di Terengganu tak, mantap. Dia masih nak guna dialek Terengganu. Malah lebih tinggi pula daripada orang tua. Itu di Terengganu. Dan soalan terakhir saya tanya, adakah pembahagian jumlah penutur responden seboleh-bolehnya satu kampung tu, kita nak banyak kampung supaya nampak representasi tu lebih terwakil. Satu kampung tu kita ambil 8 orang. Kita ada dewasa, kita ada remaja dan kita ada tua. Jadi tua ni sangat penting, warga tua ni. Kita nakkan yang bunyi-bunyi yang lama. Contohnya di Hulu Terengganu sangat menarik kerana dia banyak menggunakan diftong. Lembu dia kata lembuak, bini dia kata binaing, lepas tu kopi dia kata kupai. Banyak. Saya sungguh merasa sangat teruja dengan data-data di Hulu Terengganu. Malah saya jumpa remaja yang bunyi tu, dia kata malulah puan. Saya kata tak apa. Kita nakkan data seumpama ini. Jadi sangat menarik. Jadi maknanya Hulu Terengganu dah mulalah ada sedikit perubahan. Maknanya golongan remaja dah mula malu lah nak guna. Tetapi saya masih jumpa ada golongan yang masih menggunakan dialek Hulu Terengganu. Malah kalau saya jumpa dengan responden Hulu Terengganu, dia kata, puan masuk lagi dalam. Dah tak terdalam dah, sampai dah kenyir dah sampai. Dia kata tetap tak sama antara baung dengan gaung. Tak sama. Dia kata teris. Memang saya ni habislah satu Terengganu saya explore. Dan banyak negeri-negeri juga Kedah semua habis saya teroka untuk dapatkan data. Jadi kita kena tetapkan jumlah responden supaya kita takkan tersasar. Tak siap lah kalau macam tu kan. Kita ambil yang representatif. Itu 3 soalan yang saya dapat jawab. Terima kasih. Terima kasih Prof. Ada soalan yang lain? Silakan. Mungkin ada kepada 4 pembentang yang lain. Okey, Dr. Ju. Sila. Saya ada satu soalan nampaknya tu daripada Cik Ismail Ahmad tu. Waalaikumsalam. Cik Ismail Ahmad bertanya mengenai keberadaan kapal atau pembinaan perahu Melayu Terengganu di masa hadapan. Isu yang pertamanya dia sebut bahawa memandangkan pokok-pokok hutan pun semakin berkurangan dan harganya pun mahal. Dan isu yang kedua, kehilangan tukang-tukang pembuat kapal tradisi ini. Memang tidak dapat dinafikanlah dari segi prospeknya kalau kita lihat perahu atau pembinaan perahu di Terengganu ini memang menggunakan kayu cengal sahaja. Dan memang kita sedia maklum pada hari ini harganya sangat tinggi. Permintaannya juga tinggi untuk bina rumah dan sebagainya. Jadi dari segi kekangannya ialah kalau kita lihat fenomena yang berlaku itu seolah-olah macam tidak membantu untuk kita mengembangkan industri binaan perahu lah. Dan mungkinlah saya dah lihat sekarang ini ada tukang-tukang yang telah buat inovasi kepada perahu-perahu fiber. Ataupun bot nelayan daripada fiber yang mana secara tidak langsung akan mengurangkan kebergantungan kepada pokok-pokok hutan ini. Okey. Isu yang kedua mengenai tukang-tukang pembuat kapal ini. Memang tidak dapat dinafikan kalau pada tahun 1990-an dahulu setiap daerah di Terengganu, saya boleh katakan semua daerah ada tukang-tukangnya. Tapi sekarang, pemerhatian saya lah sekarang, hanya yang aktif, benar-benar aktif, hanyalah tinggal di Kuala Terengganu saja. Ramai pengusaha-pengusaha telah, saya tidak pasti, mungkin saya perlukan kajian, adakah ianya kerana isu tempahan ataupun industri ini tidak menjadi perhatian. Tidak digemari oleh pelapis, anak-anak muda dan sebagainya lah. Bagi meneruskan, ialah kalau bina perahu memerlu masa sampai 6-7 bulan, mereka ni kadang-kadang tidak tekung. Jadi saya tidak langsung, tidak minat. Cuma di Kuala Terengganu masih ada beberapa pengusaha
yang masih meneruskan dan generasinya ada di antaranya yang diwarisi kepada anak-anak. Mungkin itulah yang pendapatlah yang saya boleh bagi pada soalan Encik Ismail. Terima kasih Dato' Ju. Terima kasih Tuan Haji Fauzi. Ada soalan yang lain? Penuh dengan dilema Tuan Haji Fauzi. Ada soalan yang lain? Boleh saya memberi cadangan pada Tuan Haji Fauzi? Sila Prof. Tuan Haji, saya antara orang yang rasa sangat sedih lah kalau industri maritim kapal ini pupus. Kenapa tidak kita buat satu institusi pusat, pusat kapalan ke apa, yang kita tahu kalau buat kapal sampai 6 bulan perahu, tak ada gaji, nak makan apa? Barang semua mahal. Mereka diberikan allowance, macam vocational jugalah. Dan pengajarnya daripada tukang-tukang papan, tukang-tukang yang terlibat dengan pembuatan perahu. Supaya warisan ini tak habis sayang. Sebab ini kelebihan orang Terengganu yang dikenali di satu dunia, serata dunia. Malah kapal layar pun orang pergi ke Terengganu. Ada pasangan Perancis kan saya pernah tengok National Geographic. Saya setuju. Ya, cuba diinstitusikan, diusahakan. Kita ni jangan nak tengok produk aja. Kita kena pelihara modal insan. Ya, mungkin kita bagi gaji allowance kepada anak-anak muda. Dengan itu saya rasa perkapalan ini akan kekal. Keduanya mungkin adakah dengan penggunaan fiber dia telah menghapuskan sedikit demi sedikit seni keraftangan membuat perahu? Okey, Prof. Mungkinlah, Prof. Terima kasih atas pengesyuran dan saranan, Prof. Tapi mungkin tak semua mampu saya beri dalam bentuk pandangan atau jawapan, ya, Prof. Sebab itu mungkin boleh kita ajukan perkara ini kepada pihak negeri. Dan saya pernahlah mungkin ada maklumat bahawa universiti, contohnya Universiti Malaysia Terengganu UMT, ada usaha-usaha ataupun dalam bidang lah subjek ke apa yang membantu untuk menerapkan ataupun menanam minat. Dan mungkinlah ada agensi-agensi lain yang lebih sesuai. Tapi kita peranan museum memang kita memelihara. Dan kita sekiranya keilmuan itu sebagai pengekalan maklumat itu mungkin itu dalam tanggungjawab kita. Jadi saya tidak langsung sekiranya mereka masih meneruskan usaha-usaha dari segi proses keilmuan, mungkin kita boleh bantu untuk menjadikan mereka mahir ataupun berkepakaran gitu. Okey, mengenai yang Prof sebut mengenai fiber itu, sebenarnya bukanlah satu pilihan sebenarnya. Sebab kos untuk fiber ini, walaupun kos untuk pembinaan menggunakan material kayu yang asli, yang fiber ini double sebenarnya. Kalau kos sekarang ni bot nelayan lah hampir 1 juta lah contohnya. Tapi saya percaya lebih 1 juta. Kalau fiber ni mungkin pergi sampai 2 juta lebih. Cuma bagus juga kawan-kawan jadi inovasi. Sebab kebergantungan kita kepada sumber kayu-kayan ini, sebagaimana soalan Tuan Ismail tadi, rasa adanya betul, adanya benar. Selain daripada kosnya tinggi, itu kemungkinan boleh diatasi oleh mereka yang berkemampuan. Tapi masalahnya sumber kayu-kayannya terhad. Dan saya lihat pada tukang-tukang ini, kadang-kadang saya apabila berkongsi dengan dia orang ni, kayu-kayu cengal itu kebanyakannya spesies yang lokal. Seolah-olah seperti mana kayu-kayu yang kita import daripada luar lah contohnya. Ataupun luar Terengganu ataupun Indonesia dan sebagainya. Dikatakan buat masa ini. Saya tidak ada kajian lah. Tapi kayu cengal yang dipilih adalah kayu cengal yang terdapat secara semula jadi di hutan-hutan Terengganu. Begitu, Prof. Okey, terima kasih Tuan Haji Fauzi atas jawapan. Saya lihat ada satu lagi yang mengangkat tangan, Puan Elizabeth Diba. Mungkin boleh mengajukan soalan langsung. Kita ada masa 5 minit lagi. Silakan. Okey, ada soalan tambahan untuk Dato' Ju daripada Sila. Maria.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tuan Haji. Adakah Museum Maritim di Terengganu turut memamerkan kapal perahu sampan dari negeri lain? Adakah ada industri pembinaan kapal perahu sampan di negeri lain di Malaysia? Sebenarnya ada. Dan sebenarnya ada. Mungkin soalan yang pertama ialah memamerkan kapal-kapal di negeri-negeri lain. Ya. Adakah Museum Maritim di Terengganu turut memamerkan kapal? Yang ni sekarang ni kita fokus kepada Terengganu sajalah. Sebab semua fungsi dan peranan museum-museum di Malaysia mungkin yang ada maritimnya, kalau Melaka mungkin maritimnya lebih pada kapal perahu lama ya. Tapi adalah negeri-negeri lain mungkin dia mampu yang mereka punya lah. Baik, terima kasih. Saya rasa kita berhenti sampai di sini dulu. Bagi saya, umpama berjalan sudah sampai ke batas, umpama berkayuh sudah sampai ke pulau, umpama memanjat sudah sampai ke puncak, dan selesailah tugas saya mengendalikan sesi pembentangan pada pagi ini. Dan semoga kita sama-sama mendapat ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat. Dan entah saya tersalah siapa, entah tikar tersalah bentang, entah sirih tersalah sorong, entah duduk tersalah tempat. Sambutlah sembah dan salam, sembah dan minta maaf, sembah dan minta ampun. Banyak kelok ke penarik, kelok tumbuh pohon kuini, nan elok bawalah balik, nan buruk tinggallah di sini. Dengan itu, saya serahkan semula majlis ini kepada pengurusi majlis, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sejahtera. Berjumpa lagi pada sesi petang insyaAllah. Saya serahkan pada pengurusi majlis. Baiklah, terima kasih Dr. Junaini Kasdan yang bertindak sebagai moderator sebentar tadi. Untuk makluman hadirin sekalian, program seminar berhenti berehat dan akan disambung semula pada jam 2.30 petang bersama seorang lagi ahli panel untuk pembentangan seterusnya. Ia juga disusuli dengan majlis penutupan seminar pada petang ini. Jadi teruskan kesetiaan anda untuk bersama-sama dalam seminar pada sesi sebelah petang. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.